Pendekatan dan kaedah PDPR. Pendekatan PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara pembelajaran offsite. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. Kaedah PDPR dalam talian dilaksanakan apabila terdapat capaian internet, penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara real time, iaitu masa sebenar atau terus dengan guru, contoh secara Google Meet. Waktu nyata, masa sebenar atau real time boleh merujuk kepada masa sebenar, teknik naratif di mana peristiwa digambarkan sebagai berlaku sepenuhnya dalam rentang dan pada kadar yang sama seperti penggambaran seperti berikut. Pembelajaran menggunakan pelantar seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia DELIMA, di mana guru dan murid mempunyai ID masing-masing. Dalam pelantar ini terdapat pelbagai menu seperti Cikgu Tube dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain-lain. Pembelajaran boleh dilaksanakan secara lintah langsung ataupun live streaming menggunakan aplikasi seperti Google Meet atau Microsoft Teams. Dan saya percaya ramai guru yang mahir menggunakan aplikasi tersebut selepas PKP. Dan pembelajaran menggunakan e-permainan, video atau audio klip, e-book, rakaman atau tugasan dalam talian. Pelaksanaan PDPR memerlukan murid menggunakan peranti berskrin seperti komputer riba, tablet atau telefon pintar dalam tempoh tertentu semasa proses PDP berlaku. Masa penggunaan ini dikenali sebagai tempoh layar ataupun screen time. Okey. Panduan tempoh layar maksimum mengikut umur berdasarkan sumber daripada icepromise.com dengan merujuk kepada The American Academy of Pediatrics dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO adalah seperti berikut. Tahap persekolahan bagi prasekolah, waktu tempoh layar sehari adalah 1 jam. Manakala sekolah rendah 1 hingga 2 jam. Sekolah menengah rendah 2 hingga 3 jam. Sekolah menengah atas 3 hingga 4 jam. Guru perlu menetapkan tempoh layar yang sesuai dengan mengambil kira pandangan ibu bapa atau penjaga. Pendekatan PDPR secara luar talian adalah murid belajar menggunakan peranti seperti komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Okay. Pembelajaran ini juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain yang diberi oleh guru. Guru boleh memuat turun bahan-bahan PDP dalam bentuk video, audio, slide, nota dan latihan daripada sumber yang sesuai. Proses memuat turun bahan dilakukan semasa terdapat capaian internet dan diberikan kepada murid melalui medium komunikasi yang sesuai. Kemudian, guru juga perlu menetapkan tempoh masa penggunaan peranti secara di luar talian dengan mengambil kira pandangan ibu bapa dan penjaga. Pembelajaran secara offsite adalah kaedah pembelajaran yang berlaku di luar daripada premis sekolah. Contoh, lokasi PDP adalah seperti pusat komuniti atau mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana ataupun wabak.
Pembelajaran secara offsite dilaksanakan mengikut surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 2016 yang berkaitan dengan garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Pelaksanaan pembelajaran offsite ini adalah seperti berikut. Kaedah bimbingan Academic Support Team atau AST yang berlaku di pusat pemindahan sementara apabila berlaku bencana atau wabak. PDP oleh AST adalah menggunakan kit PDP bencana sebagai contoh dokumen penjajaran kurikulum terkini yang diedarkan kepada guru-guru semua. Kemudian AST pula adalah terdiri daripada pegawai PPD atau guru sekolah sendiri yang telah dilantik. Okey, kita tengok bagaimana kaedah PDPR. Kaedah PDPR. Modul pembelajaran perlu dirancang secara berstruktur untuk memenuhi semua kandungan mata pelajaran dan bukan kompilasi lembaran kerja semata-mata. Bila ditanya kepada guru tentang modul, biasanya guru akan tunjukkan himpunan koleksi latihan yang dibukukan. Sebenarnya itu bukan modul yang dimaksudkan, cikgu. Modul perlu dirancang secara berstruktur, perlu dilihat situasi sekarang. Apakah keperluan anak murid? Modul perlu distruktur dan berdiri sendiri seolah-olah bercakap bagi pihak kita. Okey. Pelaksanaan modul adalah seperti berikut. Modul pembelajaran boleh disediakan secara berfasa dan disediakan kepada murid berdasarkan rancangan pengajaran harian RPH yang ditetapkan. Murid perlu menyerahkan hasil tugasan untuk disemak, ditaksir sebelum diberi modul pembelajaran seterusnya. Perkara yang perlu ada dalam modul ialah sasaran. Sasaran dia prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Modul mestilah terarah dan fokus. Saya percaya guru sangat faham dengan kehendak murid dan sebagainya. Ya. Jadi kemudian yang seterusnya ialah tajuk atau tema modul kena ada. Ya. Kemudian objektif berdasarkan DSKP. Objektif perlu jelas, PDP terarah, kurikulum perlu dihabiskan secara terancang. Ini adalah hak murid. Kurikulum perlu dihabiskan. Kemudian tempoh pelaksanaan aktiviti perlu realistik. Nota berkaitan tajuk modul kena ada. Aktiviti relevan dengan topik PDP. Pastikan ia relevan sesuai dengan tajuk tersebut. Dan pentaksiran untuk mengukur penguasaan murid. Seterusnya, kaedah PDPR berasaskan projek. Ini kaedah yang biasa dilaksanakan mengikut mata pelajaran ataupun gabungan beberapa mata pelajaran. Di antaranya, mata pelajaran yang digunakan boleh kita buat berdasarkan projek iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, reka bentuk dan teknologi, pendidikan seni visual. Sebagai contoh, guru mencadangkan projek bina model rumah. Kemudian, apa yang perlu guru buat? Melibatkan mata pelajaran PSW dan RBT. Kemudian, menulis esei tentang pembinaan rumah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Secara tidak langsung, panitia perlu bergabung untuk buat bersama-sama. Bermakna panitia kena berbincanglah untuk melaksanakan projek base ni, projek base ni. Kemudian pelaksanaan kaedah PDPR berasaskan projek adalah seperti berikut. Kaedah dia. Yang pertama, apa yang guru perlu buat? Kena beri tajuk pada murid. Tajuk yang sesuai ikut arah murid. Kemudian membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah projek yang diberikan. Kena bimbing. Kalau tak bimbing memang agak sukar untuk murid laksanakan. Kemudian membimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan. Kalau boleh, kita bantulah murid untuk dapatkan peralatan dan kos dan sebagainya. Ya. Kemudian menentukan jangka masa menjalankan projek bersesuaian. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat.
yang bersesuaian lah untuk projek ni. Kemudian membimbing murid menyelesaikan projek. Bimbing mereka bagaimana untuk selesaikan projek tersebut dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Kemudian membentang hasil projek. Okey, dan murid membuat refleksi tentang projek penghasilan tersebut. Okey. Dan guru juga boleh melaksanakan kaedah PDP lain seperti flip classroom, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran mastery, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran menyelesaikan masalah. Semua ini ada dalam DSKP yang boleh kita rujuk. Dan itu saja. Sekian, terima kasih.